Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, topik kali ini adalah berkenaan dengan sensitometri. Sensitometri saya bahagikan kepada dua kelas. Okey, kali ini adalah kuliah yang pertama. Berikut adalah objektif yang perlu semua pelajar capai. Pertama, mentakrifkan istilah density, opacity, transmisi, dedahan sinar X, dedahan relatif, dedahan log relatif dan lengkungan cirian. Menyatakan maklumat yang boleh diperolehi daripada sebuah lengkungan cirian. Menerangkan penghasilan lengkungan cirian, kaedah sensitometri skala keamatan dan sensitometri skala masa. Menerangkan kaedah untuk menghasilkan lengkungan cirian dengan menggunakan sensitometer termasuk peringkat, dedahan dan memproses filem. Mengukur densiti yang terhasil, memplotkan lengkungan. Seterusnya, menyatakan perbezaan reka bentuk dan fungsi antara sensitometer dan densitometer, melukis dan melabel sebuah lengkungan cirian, mentakrifkan istilah kabut bersih dan gross, kontras, densiti berguna, gradien purata, Dmax dan solarisasi. Apakah itu sensitometri? Sensitometri ialah suatu kajian dan pengukuran tindak balas filem terhadap dedahan dan kesan pemprosesan. Okay. Kita akan dapat tengok bagaimana filem itu bertindak balas terhadap dedahan. Adakah ia cepat bertindak balas, iaitu bermakna dia cepat gelap. Filem yang cepat bertindak balas bermaksud apabila kita melakukan dedahan yang sedikit, dia mudah untuk gelap, bermakna densiti mudah untuk mencapai nilai yang tinggi, ya, mudah gelap. So itu kita namakan sebagai filem laju. Filem laju ialah filem yang mudah sensitif pada dedahan. Seterusnya kita pergi kepada beberapa definisi yang perlu anda semua ketahui. Pertama, opacity. Kedua, transmisi. Ketiga, density. Seterusnya, dedahan sinar X, dedahan relatif, dedahan log relatif dan lengkungan cirian. Opacity ialah nisbah cahaya tuju I0 dengan cahaya transmisi IT, ya. Opacity, keamatan cahaya tuju dibahagikan dengan keamatan cahaya transmisi. Okey. Transmisi ialah nisbah cahaya pindah, cahaya yang telah transmit dengan cahaya tuju, iaitu insiden, ya. Transmisi, keamatan cahaya transmisi kepada keamatan cahaya tuju. Okey. Kita lihat di sini. Okey, transmisi. Okey, ini ialah cahaya transmisi, ini ialah cahaya tuju. Okey, contohnya daripada illuminator. Okey, ini contoh illuminator. Illuminator, cahaya dipancarkan kepada filem, okey, kemudian ditransmit. Yang keluar itu adalah cahaya transmisi, ya, cahaya pindah, ya. Cahaya yang pada awalnya keluar pada illuminator kita panggil sebagai cahaya tuju ataupun insiden. Cahaya insiden. Okey. Dedahan sinar X. Dedahan sinar X ialah radiasi yang keluar dari tube X-ray. Okey, ia diukur sebagai coulomb per kilogram atau roentgen per kilogram. Dedahan sinar X bukanlah faktor dedahan, ya. Faktor dedahan tu kita kira dalam bentuk KVP dan MAS. Okey, dedahan sinar X adalah diukur dalam coulomb atau roentgen, ya. Dedahan relatif. Dedahan yang merujuk kepada perbezaan kehitaman filem dan kaitannya dengan dedahan yang diterima. Okey, kawasan filem yang menerima dedahan paling kecil diguna sebagai baseline dan diberi nilai dedahan relatif 1. Okey, dedahan paling kecil. Okey, 1. Kalau kita tengok ini ada 5 kawasan dedahan, bermakna kita ada 5 tangga, dipanggil 5 tangga. 5 kawasan dedahan ataupun 5 tangga. 1 adalah dedahan yang pertama yang menerima paling kurang dedahan. Okey, biasanya
Kalau dalam sensitometri, area pertama adalah yang tidak menerima dedahan. Okey, kita ukur dia sebagai kabut basic, ya. Kalau ada fog atau kalau ada nilai density, kita panggil dia sebagai kabut basic. Okey, nilai density di sini adalah nilai kabut basic. Lain-lain kawasan yang menerima dedahan sinar X yang lebih tinggi akan mempunyai dedahan relatif lebih daripada 1. Ini bermakna dedahan kawasan lain 2, 3, 4, 5 adalah mempunyai nilai density yang lebih tinggi ataupun menerima dedahan sinar X yang lebih tinggi berbanding 1. Okey. Dedahan log relatif ataupun log RE digunakan untuk memplot lengkungan cirian bagi menyelesaikan masalah memplot nilai dedahan relatif yang mempunyai nilai yang lebih besar. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah area atau tangga, ya. Ada 9 tangga di sini atau 9 area. So dedahan relatif dia yang seperti kita dah slide yang lepas. Okey, 1/2, 2/2, 4/2 dan seterusnya. Okey, kemudian kita buat log RE supaya mudah kita untuk plot graf. Sekiranya kita gunakan dedahan relatif, tengok dia punya nilai adalah 256 yang susahlah untuk kita plot graf di atas kertas graf. Okey, maka kita tukar dalam bentuk log RE. Itulah tujuan dia, untuk mudah untuk plotkan graf di atas kertas graf. So ini paling tinggi nilainya adalah 2.4. Dengan guna nilai logaritma, nilai dedahan relatif dari julat 1 hingga 256, okey, dedahan relatif 1 hingga 256 menjadi 0 hingga 24. Okey, tetapi ini kalau dahulu memang kita perlu plotkan graf menggunakan kertas graf, tetapi sekarang tak ada masalah pun, even though kita guna dedahan relatif, sebab kita boleh plot graf guna Excel, ya, yang atau cara yang lebih mudah kita computerize kan. So tak perlulah kita tukar log RE dan sebagainya, tapi kalau nak tukar pun tak ada masalah, ya. Ini kita tukar log RE bertujuan untuk kita mudahkan untuk kita plotkan graf di atas kertas graf, ya. Lengkungan cirian. Lengkungan cirian ialah graf yang menunjukkan tindak balas filem atau sistem filem skrin terhadap pelbagai paras dedahan. Okey. Filem adalah filem lah, ya. Sistem filem skrin ialah filem yang telah dimasukkan ke dalam kaset. So kaset tu ada skrin kat situ, ya, skrin fluorescent. So kita panggil dia sebagai respon sistem filem skrin ataupun respon filem. Okey, untuk ujian sensitometri, ada kalanya kita guna filem sahaja, ada kalanya kita guna filem di dalam kaset. Filem tu kita masuk dalam kaset. That's why kita panggil respon sistem filem plus screen. Okey. Okey, nama lain bagi lengkungan cirian ini adalah lengkung cirian HND atau HND curve, log IT curve dan D-log E curve, ya. Itu dalam buku-buku rujukan yang lain lah. Okey, kalau you all tengok kat sini, graf ini adalah graf melawan density dan log RE. Okey. Okey, graf log RE melawan density lah. Okey, density di paksi Y dan log RE paksi X, ya. Okey, seterusnya kita pergi ke bagaimana kita nak hasilkan lengkungan cirian. Peringkat penghasilan lengkung cirian. So pertama, dedahan dan proses filem. Kedua, mengukur density yang dihasilkan, iaitu mengukur density filem yang telah kita buat dedahan dan kita proses filem. Kemudian daripada filem yang telah diproses itu, kita ukur density yang dihasilkan, memplotkan graf, ya. Daripada density tersebut kita ukur setiap tangga, kemudian kita plotkan graf. Okey.
Pertama, dedahan dan proses filem. Kemudian mengukur density menggunakan densitometer dan memplotkan graf. Kita pergi kepada peringkat pertama, dedahan dan proses filem. Okey, terdapat dua kaedah dedahan dalam ujian sensitometri. Pertama, kaedah sensitometri skala masa. Kedua, kaedah sensitometri skala keamatan. Okey, kita pergi kepada sensitometri skala masa. Kita menggunakan kaedah sinar X. Kaedah adalah menggunakan sinar X lah, ya. So, untuk ujian sensitometri skala masa, kita menggunakan filem yang diletakkan di dalam kaset. Kita panggil sistem filem plus screen. Itu yang saya cakap awal tadi, ya. Okey, ni tube X-ray. Okey, kepingan plumbum. FFD ialah focus to film distance ataupun jarak fokus, titik fokus ke filem, ya. Kepingan plumbum, filem di dalam kaset. Okey, untuk ujian sensitometri skala masa, okey, seperti yang kita tahulah, menggunakan sinar X, iaitu kita buat ujian sensitometri skala masa di dalam bilik X-ray, ya. Okey, kita punya faktor dedahan KVP dikekalkan, KVP kekal lah, faktor dedahan MA kekal, FFD kekal. Okey, so kita tak ubahlah jarak dia, tetapi masa berubah. Okey, masa dedahan berubah. Masa berubah ni adalah masa dedahan. Untuk ujian sensitometri skala masa, okey, kita menggunakan kepingan plumbum, filem yang berada dalam kaset. Okey, filem ni dimasukkan di dalam kaset dalam bilik gelap. Kita masukkan filem dalam kaset di dalam bilik gelap. Okey, tetapi ujian sensitometri skala masa kita lakukan dalam bilik X-ray. Okey, bila kita dah masukkan filem di dalam kaset di bilik gelap, kemudian kita ambil kaset yang terisi filem itu dan kita bawa ke bilik X-ray. So, kita lakukanlah ujian sensitometri skala masa menggunakan kepingan plumbum. Okey, contohnya ini area 9. So, area 9 kita dedahkan area 9, yang lain, bahagian filem lain kita tutup. Okey, so untuk area 9 kita kekalkan KVP ataupun KVP kekal, MA kekal, tetapi masa dedahan berubah. Untuk area 9 contohnya kita dedahkan X-ray selama 8 saat. Okey, kita pergi kepada area 8 pula. So, tadi area 9 kita dah dedahkan dengan 8 saat. So, kita buka pula bahagian area 8, tetapi bahagian area 9 kita tutup dengan plumbum, kepingan plumbum, dan bahagian bawah area 8 pun kita tutup dengan kepingan plumbum. So, kita hanya buka bahagian 8 sahaja. So, area 8 ini kita dedahkan pula dengan dedahan selama 7 saat pula. Okey, untuk 9 tadi 8 saat. So, untuk area 8 kita dedahkan dengan X-ray selama 7 saat. Okey. Okey, kita terus pergi kepada area 7. Okey, yang tadi 9 hingga 8 kita dah buat dedahan X-ray. So, yang 9 tadi selama 8 saat, yang area 8 selama 7 saat. Okey, kemudian area 7 ini pula kita buka bahagian area 7 dan kita dedahkan dengan X-ray selama 6 saat. So, kita ada 3 area. Bila kita dedahkan, so kita ada 3 area dengan masa dedahan yang berbeza lah. Okay, area 9 tadi 8 saat, area 8 tadi 7 saat, manakala area 7 6 saat, ya.
Okey, seterusnya kita tengok ini lebih mudah lah. Saya cerita tadi, okey, kita dedahkan bahagian area 9 dengan masa dedahan 8 saat. Okey, tutup bahagian area 9. So kita open bahagian 8 sahaja, tetapi bawah 8 tu kita tutup juga. So untuk bahagian 8 kita dedahkan X-ray selama 7 saat. Okey, bahagian 7 kita dedahkan X-ray selama 6 saat. Okey, bahagian 6 kita dedahkan X-ray selama 5 saat. So bahagian 5 kita dedahkan X-ray selama 4 saat. Itu sebab kita panggil sensitometri jenis ini atau kaedah ini sensitometri skala masa. So setiap area mempunyai masa dedahan yang berbeza-beza. Baik. Okey, kalau kita tengok di sini, inilah hasil filem yang telah kita lakukan dengan lengkap, ya. Okey, untuk area 9 tadi 8 saat, area 8 7 saat, area 7 6 saat, area 6 5 saat masa dedahan X-ray, area 5 4 saat masa dedahan X-ray, seterusnya sehinggalah area 2. Area 2 adalah 1 saat dedahan X-ray. Tetapi area 1 kita tak lakukan dedahan. Okay, maknanya kita tutup dengan plumbum dan kita tak lakukan dedahan. Area 1 area yang tidak menerima sebarang dedahan. So sekarang kita ada 9 area ataupun kita panggil 9 tangga. Untuk ke 9 tangga, kita akan cek setiap satu tangga ini berapa nilai densitinya. Okey, berapakah nilai density? Untuk area 1 atau tangga 1 berapa nilai density, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya hingga tangga 9. Okey, bila kita dah dapat density, barulah kita boleh buat atau kita plotkan graf, ya. Okay, tadi kita dah buat kita dah dedahkan dengan X-ray. Kemudian kita ambil nilai density untuk setiap tangga, berapa density, menggunakan densitometer. So kemudian kita boleh plotkan graf. Okay, ini untuk ujian sensitometri kaedah skala masa. Untuk kaedah seterusnya, kaedah ujian sensitometri skala keamatan tadi yang saya explain tadi, sensitometri skala masa. So kita tengok untuk skala masa, so kita tengok setiap area dengan masa dedahan yang berbeza. Ini adalah yang seterusnya adalah sensitometri skala keamatan. Kita dapat dua kaedah sensitometri skala keamatan. Pertama menggunakan sensitometer, kedua menggunakan baji bertangga. So ini sensitometer, ini baji bertangga, ya. So baji bertangga ni dia banyak tangga lah, ada yang 9, ada yang 11, ada yang 21. Okey. Okey, untuk sensitometri dengan sensitometer, so kita menggunakan alat sensitometer lah. Ini alat sensitometer yang mengandungi sumber cahaya dari penuras. Cahaya meniru pancaran cahaya dari skrin pengamat. Okey. Okey, sensitometer dapat menghasilkan jalur sensitometri 21 tangga ataupun 11 tangga bergantung pada jenis sensitometer. Okey, ini dikata cahaya meniru pancaran cahaya dari skrin pengamat. Skrin pengamat adalah cahaya yang terjadi apabila pancaran yang terjadi apabila kita menggunakan kaset, filem di dalam kaset. So apabila kita menggunakan, contohnya ujian tadi, ujian skala masa tadi, kita menggunakan kaset. So apabila dedahan X-ray kena pada kaset, so dia akan, skrin pengamat itu akan menghasilkan cahaya, ya, akan menghasilkan cahaya, dan kemudian cahaya itu yang terdedah pada filem yang di dalam filem di dalam kaset lah. So bila kita gunakan sensitometri atau kita gunakan sensitometer ini, maka cahaya daripada sensitometer ini akan direct terus pada filem. Okey, untuk skala masa tadi daripada sinar X pergi ke kaset, so kaset akan tukarkan sinar X kepada cahaya, kemudian cahaya itulah yang akan terpancar pada X-ray. Okey, sama saja. Okey, jadi cahaya pada sensito ini dia meniru pancaran cahaya pada skrin pengamat pada kaset. Okey. Okey, sensitometer menggunakan bateri atau elektrik, mempunyai pemilihan warna pancaran biru atau hijau. Okey, ke sini ada biru atau hijau. Kita pilih biru sekiranya filem sensitif dengan cahaya biru, dan kita pilih hijau apabila filem sensitif dengan pancaran hijau atau cahaya hijau.
Okey, kita pergi langkah-langkah ujian sensitometri menggunakan sensitometer. So, ujian menggunakan sensitometer adalah di dalam bilik gelap kerana kita tidak masukkan filem di dalam kaset. So, kita terus direct dedahkan filem tersebut pada sensitometer. So, kita perlu lakukan ujian ini di dalam bilik gelap. Okey, dengan bantuan lampu selamat atau safe light ya. Okey, kaedah sensitometer, padankan pancaran cahaya dengan kepekaan filem yang kita gunakan. Contohnya seperti saya explain tadi, sekiranya filem itu sensitif pada pancaran biru, maka kita onkan pancaran biru lah, kita pilih pancaran biru di sini. Okey, jika pancaran hijau maka kita pilih pancaran hijau. Jika filem itu sensitif pada pancaran hijau, kita guna pancaran hijau lah. Okey, masukkan filem dalam slot dengan betul. So dekat bawah ni lah. Okey, kita masukkan filem dalam slot yang betul. Kita tutup bahagian ini dan kita dedahkan filem dengan menekan butang dedahan. Okey, dia akan berbunyi lah sehingga bunyi dedahan itu berhenti. Kemudian kita biasanya saya akan dedahkan pada lebih daripada satu pinggir filem lah. Sekiranya kita dedahkan sini, saya akan dedahkan sini, sini dan sini. So 4 ataupun 3, at least 2 lah. So kita boleh, bila kita cuci filem nanti, kita boleh comparekan atau kita boleh bandingkan density antara dua jalur itu. Okey, so kita boleh ambil purata. Itu kalau saya lah, biasanya macam tu lah kita akan buat ya. Kemudian apabila kita dah dedahkan filem, kemudian kita proses filem. Lepas proses filem itulah baru kita baca nilai density. Okey, seperti video sebelum ini saya dah publishkan satu video berkenaan dengan ujian sensitometri menggunakan sensitometer. Okey, seterusnya kita pergi kepada ujian sensitometri skala keamatan menggunakan baji bertangga dan sinar X. So sekiranya dia kata menggunakan sinar X, so kita tahulah ujian ini berlaku di dalam bilik X-ray. Untuk sensitometer tadi, skala keamatan kaedah sensitometer tadi kita buat di dalam bilik gelap sebab kita tak gunakan kaset. So kita tak perlu masukkan filem di dalam kaset, kita hanya gunakan filem sahaja. Itu sebab kita perlu berada di dalam bilik gelap sebab filem sangat sensitif pada pancaran cahaya. So that's why kita duduk di bilik gelap. Okay, so kita tengok kat sini baji bertangga pertamanya masukkan filem ke dalam kaset di bilik gelap. So kaset ini di dalamnya kita dah letakkan filem lah. Okey, kemudian ujian akan dilakukan di bilik X-ray. Okey, baji bertangga diletakkan di atas kaset. Okey, kita tengok betul-betul di atas kaset lah. Okey, gambar ni macam ada air gap tak? Kita memang direct terus atas kaset. Okey, intensiti yang sampai pada filem berbeza pada setiap tangga. So ini tangga satu ni dia lebih tebal. So cahaya yang sampai atau X-ray yang sampai pada kaset lebih rendah berbanding dengan tangga yang sebelah sini kan, tangga yang kurang tebal ni, yang tidak tebal. Okey, so inilah kita panggil skala keamatan sebab keamatan cahaya di sini adalah lebih rendah, yang diterima filem adalah lebih rendah berbanding dengan cahaya pada tangga-tangga yang lain. Okey, maknanya ini adalah area 1 di mana area yang mempunyai yang terdedah pada cahaya yang paling rendah. So keamatan cahaya yang diterima pada kaset atau diterima oleh filem adalah rendah. Okay, so kita tengok untuk tangga pertama ini, area pertama ini, keamatan yang diterima oleh filem, keamatan cahaya yang diterima oleh filem di dalam kaset ni adalah lebih rendah berbanding dengan area 2. So area 2 menerima keamatan cahaya, filem menerima keamatan cahaya pada area 2 adalah lebih rendah pada area 3. Begitulah seterusnya. Okey, area 9 adalah cahaya yang paling tinggi, keamatan cahaya paling tinggi yang diterima oleh filem. So kalau kita tengok, inilah perbezaannya apabila kita cuci filem tersebut.
kita dah proses filem tersebut ya. Okey. So, kalau kita tengok ini, perbezaannya adalah pada pertama adalah pada intensiti atau keamatan cahaya yang sampai pada filem. So, dia berbeza pada setiap tangga. Itu sebab kita panggil dia sebagai sensitometri skala keamatan. Okey. FOD berbeza pada setiap tangga. Apa itu FOD? FOD adalah fokus, okey, titik fokus ke objek. Objek itu tangga lah. FOD fokus objek distance. Okey, sampai sini ya. Ini FFD. FFD sampai filem. Sampai filem dia samalah, memang sama. So untuk FOD adalah daripada fokus ni sampai ke tangga. Okey, untuk area 1 nilai dia berbeza. Untuk area 2 nilai berbeza. Begitu juga area seterusnya. Okey, nilai jarak dia adalah berbeza. Itu sebab keamatan yang diterima oleh filem adalah berbeza-beza. Okey. Okey, FOD, ingat ya, FOD adalah jarak antara fokus, titik fokus ni pada tube X-ray sehingga objek. So yang ini paling dekat dan ini yang paling jauh. Okey. Okey, kemudian bila kita dah letak dia letak tangga di sini, baju bertangga, dan keset di bawah baju bertangga, kemudian dedahan dilakukan ya. Selepas dedahan dilakukan, maka kita keluarkan filem dari keset di bilik gelap. Jangan awak keluarkan di bilik X-ray pula ya. Kita ambil keset tu, kita pergi ke bilik gelap, kemudian kita cuci filem. So apa yang terjadi pada filem itu adalah di bawah ini. Okey. Yang terhasil, density yang terhasil kat atas filem adalah seperti inilah. So area 1 pada bahagian ini, area kedua pada bahagian tangga kedua, begitulah seterusnya. Okey. Seterusnya kita pergi peringkat 2, mengukur density. Mengukur density. Okey, bagaimana cara kita mengukur density apabila kita dah proses filem yang telah kita dedahkan, sama ada dia adalah kaedah skala keamatan ataupun skala masa. Okay, bila kita cuci filem, maka ke atas filem kita akan dapat jalur ni. Okey. Okey. So jalur ni kita letakkan nombor lah, nombor 1 dan seterusnya ya. Ini 21 tangga, ni 11 tangga, macam itulah. So kita letakkan area lah. So biasanya area pertama ialah area yang tanpa dedahan lah, kosong. So biasanya tambah dedahan pun dia ada sedikit bacaan density yang kita panggil dia sebagai kabut basic. Okay. So bagaimana kita mengukur density? Kita menggunakan satu alat yang dikenali sebagai densitometer, ya, iaitu alat yang digunakan untuk mengukur density. So density ni menggunakan bateri atau elektrik lah, dan perlu disifarkan sebelum mengukur nilai. So kita tekan satu button, so kita kosongkan atau kita sifarkan, kemudian baru kita ukur. Setiap nilai atau kita nak mengukur nilai untuk setiap area, kita perlu zerokan dahulu supaya kita dapat density yang nilai density yang tepat ya. Perlu dikalibrate juga dan perlu ukur setiap tangga. So setiap tangga ni perlu ada bacaan, so kita catat lah. Saya ada tunjuk dalam video yang lepas. So setiap area ni kita kena catat berapa densitinya, baru kita boleh plotkan graf ya. Okay, peringkat ketiga adalah memplotkan graf. Okay, bagaimana kita nak plotkan graf atau lengkungan cirian? Okay, pertama adalah area tangga, area atau tangga lah. Ni area pada filem. So bila kita cuci filem, so kita boleh nampak jalur ni ya. So jalur ni ataupun tangga, so kita labelkan lah. Okay, dari 1 hingga 21. So ada 21 tangga semuanya. Okay, ini log dedahan relatif saya dah explain tadi. So log dedahan relatif saya pun dah explain macam mana nak dapatkan dia. So nilai density adalah nilai di sini lah.
So untuk area 1 berapa nilai density dia kat sini, kita catat di sini. Untuk area 2 berapa nilai density dia, begitulah seterusnya ya. So dedahan relatif ditukar dalam bentuk log relatif. Okey, ini saya dah explain tadi pada slide yang lepas. Bacaan diambil untuk setiap tangga. Okey, sampai 21 tangga. Plot graf guna log dedahan relatif, log RA dan nilai density. Okey. So ini sebenarnya area lah. So area kita dah tukar dalam bentuk dedahan relatif, kemudian kita tukar pula dalam bentuk log RE. Okay, so untuk Y adalah density. Okay, bila kita dah tahu bagaimana nak dapatkan jalur kekelabuan tadi ataupun 21 tangga tadi dengan menggunakan pelbagai kaedah ujian sensitometri, so seterusnya kita dah cari nilai density pada setiap area atau setiap tangga, dan kita dah tahu juga bagaimana cara untuk plotkan graf. Bila kita dah plotkan graf, kita perlu analyze graf. Kita perlu kenal graf itu bagaimana. Apa itu graf lengkungan cirian? Terdapat beberapa kawasan utama lengkungan cirian yang perlu kita tahu. So pertama adalah kabut basic pada titik kosong sini. Nilai ambang A to dari A ke B, bahagian garis lurus dari B ke C, bahagian bahu D, density maksimum atau Dmax E, bahagian solarisasi F, dan kehadapan lah ya. Kabut basic ataupun titik kosong ni. Okey, kawasan yang merikutkan density kabut iaitu density kabut base dan kabut-kabut lain diukur pada kawasan filem yang tidak kena dedahan radiasi. Okey, biasanya pada tangga 1. Okey, tangga 1 pada jalur kekelabuan tadi, pada tangga kelabu tadi, tangga 1 lah ya. Nilai ambang dan nilai TO. Okey, nilai ambang atau threshold adalah pada titik A, titik di mana filem mula menunjukkan tidak balas kepada dedahan. Kalau kita tengok tu, dia dah mula menaiklah lengkungan graf dia kan. Okey, nilai TO A hingga B. Okey, A hingga B di mana kawasan dedahan rendah. Okey, kecerunan gradien meningkat dengan cepat dari kawasan ini. So daripada sini ke sini, kemudian terus dia naik, meningkat dengan cepat. So kita panggil sebagai nilai TO A hingga B ya. Bahagian garis lurus BC. Okey, ini adalah bahagian garis lurus dari titik B hingga titik C. Kawasan density yang berguna dalam radiografi. Okey, di sini adalah kawasan density yang digunakan dalam menghasilkan image diagnostik dalam radiografi. Okey, dia menggunakan density pada kawasan B hingga C. Informasi yang berguna dirakam di bahagian ini. Variasi nilai density paling tinggi. So kalau kita tengok sini, variasi dia adalah daripada berapa nilai density B hingga sini So dia adalah variasi nilai density paling tinggi. Seterusnya bahagian bahu D. Okay, D, kawasan dedahan terlalu tinggi. Okay, terlalu tinggi, kawasan di mana respon filem kepada dedahan akan mula menurun. So kalau kita tengok daripada start sini, TO ni dia terus meningkat dengan cepat. Kemudian apabila tiba di kawasan ni, walaupun kita tambahkan dedahan, respon filem semakin slow lah ya, semakin menurun. Di bahagian bahu, tambahan dedahan yang sama banyak tidak menambahkan density yang sebegitu banyak. So even though kita tambah dedahan pun, dia tidak banyak bertambah nilai densitinya. Tidak seperti bahagian sini bahagian garis lurus ni. Okey, kita pergi kepada
Dmax atau bahagian E, tahap density maksimum yang boleh dicapai bagi suatu filem. Okey, density maksimum. So ini paling maksimum lah, so kita panggil dia Dmax. Kecerunan adalah sifar, so dia paling puncak. Okey, pada kawasan ini semua argentum halida telah ditukar menjadi logam argentum. So kalau kita imbas kembali kuliah yang lepas, so kita tahulah ini di mana argentum halida ini telah ditukar sepenuhnya menjadi logam argentum. Semua argentum halida pada filem telah ditukar menjadi logam argentum. Okey, density tidak bertambah walaupun dedahan bertambah. Okey, pada kawasan ini walaupun kita menambah kadar dedahan, density dia tetap tidak bertambah sebab dia dah maksimum. Okey, kita pergi kepada kawasan solarisasi pula. Okey, ini adalah kawasan solarisasi F. Okey, kawasan reversal atau pembalikan di mana dedahan yang semakin meningkat akan mengurangkan density. Okey, kalau kita tengok daripada BC ni, kita tambah dedahan akan meningkat. Kita imbas kembali ujian sensitometer kita, sensitometri kita. Okey, dedahan akan meningkat. So density akan meningkat lah apabila dedahan meningkat. Apabila filem terkena dedahan lebih tinggi, maka density akan bertambah. Okey, makin gelap lah kita punya filem, makin ke atas makin gelap, makin ke atas makin gelap. So dekat density Dmax ni dia dah habis gelap dah tak boleh gelap lagi dah. Okey, density dah terlalu tinggi, tak boleh gelap lagi. Walaupun kita tambah dedahan, dia tak boleh gelap lagi. So untuk Dmax. Kemudian bila solarisasi adalah pembalikan di mana dedahan yang semakin tinggi meningkat akan mengurangkan density. Okay, dia akan kurang. So jadi F. Yang ini bila kita tingkat, kita tambah pun dia tidak meningkat sebab dia dah puncak Dmax. Untuk solarisasi atau pembalikan, dedahan yang makin meningkat akan mengurangkan density. So tengok density dia semakin kurang. So untuk keadaan solarisasi, kita gunakan dalam penghasilan filem duplikasi. So filem duplikasi dan subtraksi ni awak semua akan belajar waktu semester 4 nanti, semester depan. Okey. Okey, itu saja untuk kuliah yang pertama. Okey, sambungannya adalah pada kuliah yang kedua. Okey, terima kasih semua.